A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi untuk sama-sama kita mengikuti kelas PDPR Pendidikan Islam. Okey, pada hari ini, Ustaz nak menyambung pembelajaran kita pada sebelum ini dalam bidang hadis. Bidang hadis yang bertajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, sebelum Ustaz meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak ulang sedikit pembelajaran kita sebelum ini. Yang mana kita sebelum ini telah belajar apa dia pengertian hadis. Okey, apa dia hadis? Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada daripada segi perkataan, perbuatan ataupun pengakuan ataupun sifat baginda. Okey, semua benda yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu dikira sebagai hadis. Tapi ingat, hanya pada Nabi Muhammad SAW saja. Pada orang lain bukan, ia tidak dikira sebagai hadis. Okey, dan insya-Allah seterusnya. Hadis ini penting. Sebab apa penting? Kerana hadis sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Kita semua tahu kan? Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah hadis. Apa yang tak dijelaskan dalam Al-Quran, apa yang tak clear dalam Al-Quran, maka Rasulullah menyampaikan dalam bentuk hadis untuk memberi penerangan, untuk memberi penjelasan mengenai apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebab tu dua benda ni jangan kita pisahkan. Dua benda ni jangan kita tinggalkan. Dua benda ni jangan kita abaikan. Apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis. Okey. Kita terus kepada pembelajaran kita pada minggu ini. Yang mana pada minggu ini kita belajar hadis yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Apa hadisnya? An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Apa maksud dia? Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Nak beritahu bahawa yang tua kita kena hormat dia, yang muda kita kena kasih dia. Nabi kata bukan daripada golongan kami, bukan daripada golongan umat Nabi Muhammad kalau kita tak kasih pada yang muda, kalau kita tak hormat pada yang tua. Jangan ingat benda ni benda yang mudah, benda yang simple, tapi benda yang amat penting. Kita hormat orang tua, kita kasih pada yang muda. Okey, itu hadis yang kita belajar pada minggu ini. Dan apa yang kita dah belajar lagi sebelum ni, kita belajar mengenai adab mengasihi orang muda. Okey, kita tengok balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, apa dia adab mengasihi orang muda? Pada siapa ni? Ni pada orang tua lah. Pada orang lebih tua, macam mana dia nak mengasihi orang yang lebih muda daripada dia. Yang pertama apa dia? Berbicara dengan nada mesra. Kena cakap elok-elok, cakap lembut-lembut, cakap baik-baik, jangan kasar-kasar, jangan tinggi suara, jangan cakap benda-benda yang mencerut dengan orang tua. Dengan orang muda. Silap. Yang kedua apa dia? Mewujudkan hubungan baik antara orang muda. Kita pun walaupun dia orang muda, kita kena kawan dengan dia, kita kena kasih dengan dia. Jangan kita nak kawan dengan geng-geng kita orang tua, ya tak. Kita kena kawan juga dengan orang muda. Yang ketiga apa dia? Menasihati dengan kata-kata yang baik. Kita sebagai orang tua, kita perlu menasihati orang muda dengan kata-kata yang baik, bukannya cacian, bukannya makian. Nak marah boleh, tapi jangan marah yang terlampau-lampau sangat. Ini marah tapi dengan penuh kata cacian, penuh kata penghinaan, penuh kata kutukan. Tidak boleh. Kata dengan elok, dengan sopan, dengan tertib. Seterusnya apa dia? Yang keempat, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Anggap orang muda daripada kita tu seperti anak kita, seperti adik kita, seperti kawan kita. Jangan anggap orang muda daripada kita tu asing pada diri kita. Tak boleh macam tu. Yang seterusnya, menunjukkan contoh teladan yang baik. Ini paling penting sekali. Bagi orang yang lebih tua, kita kena tunjukkan tauladan yang baik, perbuatan yang baik, akhlak yang baik kepada orang yang lebih muda daripada kita.
Contoh kalau kita tahun 3, kamu semua tahun 3, apa perlu kamu buat? Kamu sebagai abang dan kakak tahun 3, kamu kena menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik kamu yang berada di tahun 1 dan tahun 2. Contohnya macam mana? Kat dalam kelas jangan bising. Adik tahun 2 kat kelas sebelah, dia tengok kamu bising, dia tengok kamu main. Kalau dia tengok kamu bising, kamu main, maka dia pun akan bising main kalau cikgu tak ada dalam kelas. Tapi cuba kalau kamu duduk diam, baca buku, buat apa yang patut dalam kelas yang cikgu tak ada, adik kamu pun takkan ikutlah. Contohnya lagi dekat perhimpunan. Kat perhimpunan kalau kamu bising, bercakap, bermain, adik-adik kamu tahun 1 dan tahun 2 pun ikut juga apa yang kamu buat. Sebab apa? Mereka melihat apa yang kamu buat. Okey, itu merupakan adab mengasihi orang muda. Okey, bagi pada orang tua, dia kena mengasihi orang muda. Baik, seterusnya kita lihat apa adab mengasihi orang tua. Okey. Untuk orang tua pula ada banyak adab-adab yang kita perlu lakukan, yang kita perlu jaga untuk menjaga adab kita terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Apa dia? Yang pertama, taat kepada orang tua. Apa yang orang tua suruh, kita kena buat. Apa yang orang tua perintahkan, kita kena lakukan. Selama mana apa yang disuruh itu tidak melanggar hukum ataupun batas syariat ataupun tidak melanggar hukum agama. Okey? Kalau disuruh tutup aurat, kita tutup aurat, tak ada masalah. Kalau disuruh ambil baju, kita ikutlah. Kalau mak ayah kamu suruh, kakak tolong angkat kain dekat luar tu kat jemuran, angkatlah, buatlah. Tapi kalau mak ayah suruh, jangan solat, jangan baca Quran, jangan puasa, itu jangan ikut. Sebab apa? Ia melanggar hukum agama, ia melanggar syariat. Tapi macam mana kalau kita tak nak ikut? Jangan kita melawan dia, jangan. Mungkin kita solat sorok-sorok ke, puasa diam-diam ke, tapi takkan ada mak ayah yang melarang anaknya solat. Takkan ada mak ayah yang tak bagi anaknya berpuasa. Ini contoh, saya bagi contoh supaya kita faham. Okay, yang kedua apa dia? Adab mengasihi orang tua. Dahulukan orang tua dalam semua hal. Apa-apa kena bagi orang tua dahulu. Contoh dalam makan. Semasa makan, kita makan di atas meja sama ibu bapa kita. Lepas baca doa, biarkan mak ayah kita ambil lauk dulu. Contohnya kat situ ada ikan, ada ayam, ada sayur kan. Kita biarkan mak ayah kita ambil lauk, mereka dah settle ambil lauk, barulah kita ambil lauk. Itu contoh. Lepas tu kalau kita pergi kedai, contohnya pergi kedai, kita beli gula-gula. Kita dah tengah beratur. Tiba nampak pakcik ni angkat beras, angkat bawang, angkat ikan bilis, nak pergi beratur untuk bayar. Sedangkan kita cuma nak bayar gula-gula je. Apalah salahnya kita dahulukan mereka. Dia angkat benda berat tu, kita dahulukan mereka untuk mereka bayar, lepas tu kita pun bayarlah. Tak ada masalah. Itu pun bergantung pada budi bicara sebenarnya. Okey. Terusnya, ringan tulang untuk membantu. Kita kena tolonglah mak ayah kita, tolong orang yang lebih tua daripada kita. Contoh dekat sekolah, nampak cikgu angkat buku banyak ni, berat. Cikgu boleh saya tolong angkat, tolong angkat. Ataupun nampak sampah dekat ruang koridor sekolah tu, nampak sampah, kita kutip kan, kita ringankan beban tukang pembersih sekolah. Dekat rumah lagi lah, perlu banyak kita tolong ringankan beban mak ayah kita. Tolong apa? Tolong basuh pinggan, tolong lipat baju, main jangan bersepah, lepas main kena kemas. Okey, itu ringan tulang untuk membantu. Seterusnya apa? Bersikap lemah lembut. Kita kena berlemah lembut dengan orang tua. Cakap elok-elok, cakap sopan-sopan, jangan tengking-tengking, jangan marah-marah, jangan tinggi suara. Kena lemah lembut lah. Assalamualaikum pakcik, boleh saya bantu? Jangan Assalamualaikum. Pakcik nak apa? Tak boleh. Itu contoh. Okey, cakap lemah lembut. Okey. Terusnya apa? Memanggil dengan panggilan terhormat. Apa maksud terhormat? Okey, contoh dia lebih tua daripada kita panggil dia gelaran pakcik ataupun makcik ataupun abang ataupun kakak. Kalau dah nampak tu orang tu sangat berumur, panggil atuk ataupun nenek.
Okey, jangan panggil dengan panggilan nama sebab mereka bukan kawan kita. Walaupun kita bergaul dengan mereka, tapi mereka bukan kawan bukan rakan sebaya lah. Yang boleh kita panggil aku, engkau ataupun kita panggil nama saja, jangan. Panggilan terhormat kita panggil abang, kakak, pakcik, makcik. Itu yang dinamakan sebagai panggilan terhormat. Okey, yang seterusnya, meminta nasihat dan bimbingan. Orang tua ni ada pepatah mengatakan orang tua ni banyak makan garam, lebih makan garam daripada kita. Bermaksud mereka ni banyak pengalaman, mereka ni banyak pengetahuan. Sebab itu kalau ada apa-apa masalah kan, kalau kita tak boleh nak handle, kita boleh tanya pada orang lebih tua pada kita. Contoh pada mak ayah kita ke, pada abang-abang kita. Contohnya kita dekat sekolah tak tahu apa nak buat kalau kalau barang kita hilang. Tanya abang kita, "Abang, macam mana kalau pensel hilang? Kena report polis ke?" Kan? Kena report cikgu disiplin. Mana satu? Okay, tanya pada abang kita, tanya pada mak ayah kita. Minta nasihat, bimbingan. Kalau kita ada masalah ke, kita ada kesulitan ke, tanya pada mereka, insya-Allah mereka akan bantu. Okay, seterusnya apa dia? Memberi salam. Kalau jumpa orang lebih tua, kita dahulukan salam kita. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kalau jumpa para sahabat, Nabi lah yang orang pertama yang akan memberi salam kepada sahabat. Sahabat tak sempat nak bagi salam pada Nabi, Nabi dah bagi salam dulu pada para sahabat. Dia berebut nak bagi salam. Sebab apa? Pahala orang yang bagi salam ni adalah sangat besar daripada pahala orang yang menjawab salam. Sebab itu bagi salam penting. Jumpa cikgu kat sekolah ke, Assalamualaikum cikgu, ataupun jumpa cikgu kat pasar contohnya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah, Assalamualaikum teacher. Bagi salam ya, tak ada masalah. Ini jumpa cikgu kat pasar, dia pergi menyorok dekat belakang mak ayah dia. Malu katanya. Jangan malu. Dekat pasar cikgu tak makan kamu lah, cikgu nak makan ayam goreng, nak makan ayam tofu, cari bab makan. Okey, seterusnya apa dia? Bersopan santun dalam berbicara. Cakap dengan orang tua, kena baik-baik, kena elok-elok, jangan marah-marah, jangan tengking-tengking. Itu yang terbaik. Okey? Boleh? Okey, itu pelajaran kita pada sebelum ini. Okey, kita sambung lagi pelajaran kita pada hari ini. Yang mana sebelum ni kita dah belajar adab mengasihi orang yang lebih tua, adab mengasihi orang yang lebih muda. Dan hari ini kita sambung pula kesan mengasihi orang muda. Apa yang orang tua tu dapat kalau dia mengasihi orang yang lebih muda daripada dia. Baik, yang pertama apa dia? Yang pertama, disayangi dan dihormati. Dah tentulah orang muda akan sayang pada dia. Orang muda akan hormat kepada dia. Sebab apa? Sebab dia menjaga adab terhadap orang yang lebih muda daripada dia. Contohnya lah, kalau orang tua tu suka marah-marah orang muda. Kalau orang tua tu suka cakap kasar-kasar dengan orang muda. Agak-agak orang muda ni apa perasaan dia? Tentulah dia rasa, pakcik ni kenapa asyik marah je ni? Dia dah tak nak tegur dia lagi lah. Contoh. Tetapi kalau orang tua menegur orang muda dengan elok, cakap dengan elok, tunjukkan betul-betul, mengajarkan satu perkara dengan betul, orang muda pun akan sayang pada dia, orang muda pun akan hormat kepada dia. Sebab apa? Sebab orang tua ni ya. Sebab orang tua, lebih tua ni, dia pun tahu menghargai orang muda. Itu yang pertama. Kesan yang kedua, keluarga hidup bahagia. Contohnya lah, kalau si abang kasih kepada adik dia, si kakak cinta kepada adik dia, semua benda dia tolong, dia tunjukkan, abang tunjuk pada adik, kakak tunjuk pada adik. Kalau adik tak tahu, dia tunjukkan. Kalau adik tak boleh buat, dibantu untuk buat. Jadi tak adalah nak bergaduh-gaduh, kan? Tak ada nak bersengketa, tak ada nak tak puas hati. Jadi bila macam itu, maka keluarga kita pun akan hidup bahagia. Adik tolong kakak, kakak tolong adik, abang tolong adik, adik tolong abang. Macam tu juga dengan mak ayah. Okey, kalau kita selalu tolong mak ayah, kan? Kita hidup happy je. Mak ayah pun suka dengan kita, tak ada selalu nak marah-marah kita. Itu yang dinamakan sebagai keluarga hidup bahagia. Yang ketiga apa dia? Masyarakat hidup aman. Tadi keluarga, ini masyarakat pula. Bila orang muda dengan orang tua tak bergaduh. Bila orang tua dengan orang muda tak berkelahi.
Tak cakap yang bukan-bukan, tidak mengutuk, tidak menghina, kan. Maka masyarakat hidup aman lah. Tak ada nak gaduh-gaduh, tak ada nak berbalah, kan. Tak ada yang buat apa sampai tak puas hati. Okey, masyarakat hidup aman je, semua elok, relax je kan. Jumpa orang muda, jumpa orang tua, tegur. Orang muda bagi salam pada orang tua, tak ada masalah. Okey, boleh. Okey, seterusnya yang keempat, apa kesan mengasihi orang muda? Orang muda lebih sopan. Okey. Sebab apa? Sebab orang muda ni tengok apa yang orang tua ni buat. Contohnya, kalau orang tua ni tegur orang muda dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang elok, maka orang muda pun akan ikut apa yang orang tua ni buat, orang lebih tua ni buat. Contohnya, kalau orang tua lebih tua ni cakap benda-benda yang elok, cakap benda-benda yang tidak memudaratkan, cakap benda-benda yang tak mencarut. Orang muda pun akan ikut cakap benda-benda yang tak mencarut, ikut cakap benda-benda yang elok-elok. Okey, itu yang keempat. Dan yang terakhir, kesan mengasihi orang muda, wujud kerjasama dalam semua urusan. Orang tua tolong orang muda tolong orang tua, benda susah jadi senang, benda rumit jadi mudah. Kan? Sebab apa? Saling bekerjasama antara semua orang. Sama ada yang muda ke, sama ada yang tua ke, sama saja. Dia buat benda sama-sama. Ada, kau lagi muda, kau buatlah. Aku dah tak larat dah, aku dah tua. Ataupun aku lagi dewasa daripada kau. Aku berhak arahkan kau buat apa? Tak, bukan macam itu. Itu merupakan kesan mengasihi orang muda. Okey, seterusnya, apa dia kesan mengasihi orang tua pula? Kesan kepada siapa? Kesan kepada kita ni, orang yang lebih muda. Kesan mengasihi orang tua. Yang pertama apa dia? Wujud kasih sayang antara yang muda dan yang tua. Macam tadi sama lah juga kan? Bila yang orang muda cakap elok-elok kepada orang tua, orang muda dahulukan dulu orang tua, orang muda bagi salam dulu pada orang tua, kan? Dia akan mewujudkan kasih sayang, akan mewujudkan keharmonian antara yang muda dan yang tua. Jadi tak ada beza antara muda dengan tua. Tak ada beza dari segi apa? Daripada segi tingkah laku, daripada segi perbuatan, daripada segi perkataan. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan lebih diberkati. Berkat hidup kita kalau kita menghormati orang tua. Berkat hidup kita kalau kita sentiasa menolong orang tua. Berkat hidup kita kalau kita sentiasa membantu orang tua. Okey, faham? Itu yang kedua. Yang ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Sebab kita ni yang muda, kita berbuat baik pada orang tua pun sayang pada kita, kasih pada kita, senang dengan kita, hidup kita pun tenang lah, kan? Hidup kita pun aman je. Semua orang nak kawan dengan kita, semua orang nak tegur kita, semua orang nak bercakap dengan kita, semua orang nak bersama dengan kita. Sebab apa? Sebab kita menjaga adab-adab kita kepada orang lebih tua. Yang keempat apa dia? Dikasihi Allah dan Rasul. Dan tentulah segala apa yang kita buat ini merupakan benda yang baik. Allah suka pada orang yang mengasihi orang yang lebih tua. Nabi pun suka juga orang muda yang mengasihi orang yang lebih tua. Sebab itu dia mengatakan dalam hadis, baginda menyatakan dalam hadisnya, bukan daripada golongan kami orang yang muda tidak mengasihi orang tua. Kan? Orang muda tidak menghormati orang tua. Orang muda tidak menghormati orang tua. Orang tua tidak menghormati, tidak mengasihi orang muda. Belit-belit saya cakap. Kan? Tak apalah. Benda kamu faham sudahlah kan? Okey? Rasulullah suka kalau kita hormat pada orang tua. Rasulullah suka kalau orang tua kasih kepada orang muda. Sebab itulah Rasulullah melafazkan hadis ini. Sebab benda ini sangat penting. Dan Allah suka, Nabi suka, dapat pahala. Kan? Dan yang terakhir, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Kan? Semua hidup dalam keadaan yang baik, aman, tenang, tak ada pergaduhan, tak ada perbalahan,
tak ada persengketaan. Bila yang muda dikasihi dan yang tua dihormati. Alhamdulillah, selesai pelajaran kita untuk bidang hadis yang bertajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Saya harap penjelasan Ustaz pagi ni jelas, kamu boleh faham. Jika kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun ada apa-apa persoalan, kalau ada apa-apa tak faham, boleh tanya. WhatsApp di Ustaz. Ataupun boleh tuliskan di ruangan chat dekat YouTube ni. Di ruangan komen boleh tuliskan apa permasalahan ataupun apa benda yang tak faham. InsyaAllah Ustaz akan menjawab segala persoalan. Kalau Ustaz tahu, kalau Ustaz tak tahu pun Ustaz akan tanya pada guru-guru Ustaz. Ustaz akan mencari jawapannya. InsyaAllah Ustaz akan share pada kamu. Okay, Alhamdulillah selesai pelajaran hadis kita untuk kali ini. Untuk tajuk yang tua dihormati, yang muda dikasihi. Saya harap kamu dapat mengamalkan adab yang kita dah belajar sebelum ini, yang kita belajar tadi dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah mudah-mudahan hidup kita diberkati, hidup kita dirahmati, hidup kita sentiasa dikasihi dan disayangi. Okey, itu saja daripada Ustaz untuk kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.